Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hidup dalam Islam, iman, dan juga kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama dalam majlis taklim ini. InsyaAllah pada kali ini Ustaz ingin membaca satu lagi peristiwa berkaitan tentang sirah Nabi SAW dan sahabat-sahabat baginda. Jadi penerangan taklim kita pada hari ini adalah berkaitan tentang keislaman Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Zar Ghifari radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang akhirnya telah menjadi salah seorang daripada ahli zuhud dan ulama yang hebat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu telah memperolehi ilmu yang tidak mampu diperolehi oleh orang lain. Bahkan beliau telah menjaga ilmu-ilmu itu dengan baik. Apabila berita kenabian Nabi Muhammad SAW sampai kepadanya, maka beliau menghantar saudaranya ke Mekah untuk memastikan kebenaran dan mengambil maklumat tentang seseorang yang mendakwa menerima wahyu serta mendapat berita dari langit. Beliau juga menyuruh saudaranya itu supaya menyelidik keadaan orang itu dan serta mendengar kata-katanya dengan penuh perhatian. Saudaranya itu pun datang ke Mekah Al-Mukarramah dan telah menyelidik keadaan orang itu. Dia telah kembali kepada Sayyidina Abu Zar dan menerangkan, saya melihat dia menyeru kepada perangai yang baik dan akhlak yang mulia. Saya juga mendengar daripada kata-kata yang bukannya syair dan tidak juga percakapan tukang nujum. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu masih belum berpuas hati dengan laporan yang ringkas itu. Beliau sendiri menyediakan bekalan dan pergi sendiri ke Mekah dan terus pergi ke Masjidil Haram. Beliau belum mengenali Nabi Muhammad SAW dan untuk bertanya kepada siapa beliau merasakan bertentangan dengan maslahat beliau. Beliau berada dalam keadaan sebersalah hingga ke petang. Apabila waktu petang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melihat beliau yang merupakan seorang musafir asing mengambil tahu dan memenuhi keperluan musafir, orang miskin serta orang asing telah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah membawa Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Sungguh pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melayani dengan makan, minum dan tempat tidur. Namun sedikit pun beliau tidak berasa perlu untuk bertanya tentang diri musafir itu atau tentang sebab kedatangannya ke situ. Musafir itu pun tidak meluahkan apa-apa. Pada pagi keesokan hari, sekali lagi Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Sepanjang hari itu beliau habiskan dalam keadaan sedemikian, yakni beliau sendiri tidak mengenali sesiapa dan beliau juga tidak bertanya kepada orang lain. Mungkin kerana berita pemusuhan orang ramai terhadap Nabi SAW sangat masyhur. Bermacam-macam kesusahan dikenakan ke atas baginda SAW serta orang yang datang bertemu baginda. Beliau berfikir bahawa dengan bertanya kepada siapa, mungkin beliau tidak akan mendapat maklumat yang betul, sebaliknya akan menimbulkan buruk sangka. Lebih baik beliau menyelamatkan diri daripada bahaya yang sia-sia dengan tidak bertanya. Pada petang hari kedua pula, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah teringatkan beliau, seorang musafir asing yang belum selesai tujuan kedatangannya. Oleh itu sekali lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membawa tetamu tersebut pulang ke rumahnya. Beliau juga telah menyediakan makanan dan menyediakan tempat tidur untuknya.
Tetapi pada malam itu pun beliau tidak bertanya apa-apa kepada Saidina Abu Zar. Pada malam ketiga pun itulah keadaan yang berlalu. Saidina Ali boleh bertanya. Pada malam ketiga pun itulah keadaan yang berlaku. Lalu Saidina Ali telah bertanya, "Kamu datang untuk urusan apa? Apakah maksud kedatanganmu?" Saidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta supaya Saidina Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji supaya memberitahu maklumat yang sebenar. Selepas itu baru beliau memberitahu tujuannya. Saidina Ali berkata, "Baginda sallallahu alaihi wasallam, sememangnya Rasulullah, esok ikutlah saya ketika saya pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa, sebab itu dalam perjalanan nanti sekiranya saya menemui seorang yang mungkin akan melakukan sesuatu terhadap kamu kerana kamu berjalan bersama saya, maka saya akan berpura-pura membuang air kecil, ataupun saya akan berpura-pura memperbetulkan kasut saya. Sementara kamu berjalanlah terus, jangan berhenti bersama saya. Dengan ini orang tidak akan tahu yang kamu bersama saya." Oleh itu, pada keesokan pagi beliau telah mengikut Saidina Ali radhiyallahu anhu sehingga sampai ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sana, maka berlakulah perbualan antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memeluk Islam pada masa itu juga. Oleh kerana bimbangkan kesusahan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jangan zahirkan dulu keislamanmu sekarang. Kembalilah kepada kaummu secara sembunyi. Apabila kamu telah menang, barulah kembali." Beliau telah berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang jiwa saya dalam genggamannya, saya akan melaungkan kalimah tauhid ini di tengah-tengah mereka yang tidak beriman itu." Lalu pada masa itu juga beliau telah pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang telah melaungkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian, apakah yang telah berlaku? Orang ramai bangun dari keempat-empat penjuru dan mula memukul beliau dengan teruk sehingga mencederakannya, dan beliau hampir mati. Bapa saudara Nabi, Saidina Abbas, yang pada masa itu masih lagi belum memeluk Islam, telah membaringkan diri di atas badan beliau untuk menyelamatkan beliau. Saidina Abbas telah berkata kepada orang ramai, "Kenapa kamu menzalimi dia? Orang ini dari kabilah Ghifar, dan kabilah itu tinggal dalam perjalanan kita ke Syam. Perniagaan dan urusan kamu yang lain semuanya berada di dalam negeri Syam. Sekiranya dia mati, maka jalan laluan kita ke Syam akan tertutup." Disebabkan saranan itu, orang ramai pun mula berfikir bahawa sememangnya dari negeri Syam segala keperluan mereka disempurnakan. Tertutuplah jalan ke sana merupakan satu musibah. Oleh sebab itu, mereka telah membiarkan beliau. Demikian jugalah yang berlaku pada keesokan hari. Beliau pergi dan melaungkan kalimah syahadah dengan suara yang lantang, dan orang ramai tidak dapat menahan sabar setelah mendengar kalimah tersebut, lalu menerkam beliau. Pada hari kedua itu pun Saidina Abbas radhiyallahu anhu juga yang menyelamatkan beliau dengan menerangkan bahawa jalan perniagaan mereka akan tertutup. Sidang pendengar, jemaah yang dihormati, yang disayangi Allah, keterangan daripada peristiwa ini, perbuatan Saidina Abu Zar radhiyallahu anhu itu ialah kerana semangat dan dorongan untuk menzahirkan yang hak, sesuatu yang benar, walaupun diarahkan oleh Nabi supaya menyembunyikan keislamannya. Apabila agama ini ialah agama yang benar, maka siapakah lagi yang perlu ditakuti sehingga agama yang benar ini perlu disembunyikan? Manakala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah semata-mata kerana prihatin baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau.
Mungkin Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung segala kesusahan. Sekiranya kerana alasan itu, maka tidak mungkin seorang sahabat akan melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Rasulullah sendiri menanggung segala jenis penderitaan dalam menyebarkan agama, maka Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu lebih mengutamakan hasrat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kesenangan beliau sendiri. Inilah satu-satu perkara yang menyebabkan kemajuan agama dalam dunia datang tersungkur pada kaki para sahabat, dan mereka dapat menguasai setiap medan. Sesiapa sahaja yang telah mengucap kalimah syahadah dan masuk di bawah naungan bendera Islam, sebesar-besar kekuatan pun tidak dapat menahannya, dan sebesar-besar kezaliman pun tidak dapat menghalangnya daripada menyebarkan agama. InsyaAllah, semoga penerangan diambil pengajaran. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.